Okay, hai semua. Kita sambung. Belajar kali ini menghubung kaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca. So, sebelum kita nak jawab latih di 2.7 kan. So, kita kena faham sedikit lah dia punya nota. Okay, so awak tahu kan syllabus baru sekarang ni more pada basic. Awak kena tahu banyak pemahaman berbanding dengan pengiraan. So, better awak tahu dulu basic yang ni. So, kita sambung. Okay, yang ni nota dia. Sekejap. Okay. Anda telah mengetahui bahawa pembeza layan. Ingat pembeza layan yang ni. B kuasa 2 tolak 4AC bagi suatu persamaan kuadratik. Okay, persamaan ni. Boleh menentukan jenis punca. Ingat ada 3 jenis punca. 2 punca berbeza. 2 punca nyata yang sama dan tiada punca. Okay, so sekarang ni awak tahu yang tu. So, apa yang awak boleh faham daripada yang tu kepada graf. Okay, so yang ni kita nak belajar. Okay, yang ni pun awak masih ingat yang kalau pembeza layan lebih besar pada kosong, maksudnya dua punca nyata dan berbeza. Kalau sama dengan kosong, dua punca nyata yang sama. Kalau lebih kecil dari kosong, tiada punca nyata. Okay, so yang tu awak faham melalui pemahaman. Yang ni kita convert pada graf. So, bila dua punca nyata yang berbeza, maksudnya graf tu akan menilang paksi X pada dua titik yang berbeza. Okay, kalau tengok graf yang ni kan. Okay, kalau lukis graf macam ni, yang ada paksi X pada Y, boleh jadi dekat sini ke, ataupun dekat sini ke. So, dia akan sentuh dua point. So, point ni nak dapat melalui kita buat cari dia punya punca. EQN tu. So, yang ni kalau bentuk masam di mana A dia lebih kecil daripada kosong, yang ni lebih besar daripada kosong. So, semua ni graf senyum lah. Yang ni graf masam. So, kalau dua punca nyata yang sama, maksudnya graf itu menyentuh paksi X pada satu titik sahaja. Nampak tak? Dia akan sentuh satu je. Kat paksi X bukan paksi Y. So, maksudnya kalau macam ni. Kalau ada paksi XY, dia macam ni lah. Sentuh satu je. Kalau awak guna kalkulator, jawapan tu dia akan bagi satu saja. So, maksudnya awak tahulah dia mempunyai dua punca nyata yang sama. Ingat, kuadratik dia memang ada dua punca. Okay, tapi kalau dapat satu nombor tu maksudnya dia sama. Okay, yang terakhir, tiada punca nyata. So, dia tidak akan menilang pada paksi X. Tapi dia boleh menilang pada paksi Y. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, macam ni. So, ni adalah tiada punca yang nyata. Dia boleh sentuh dekat paksi Y tapi tidak boleh sentuh pada paksi X sebab dia tiada punca nyata. So, graf ini tidak menilang pada mana-mana titik pada paksi X. So, kalau awak guna kalkulator, persamaan kuadratik ni, awak akan nampak dia bagi punca tapi awak nampak dekat atas tu, dia tulis macam ni, something R. Macam ni lah kot, cikgu lupa. So, ni maksudnya tu bukan punca yang nyata. So, dia adalah tiada punca yang nyata. So, bila awak selesaikan, dia dapat punca dalam bentuk complex number. Tapi untuk pemahaman awak sekarang, just tahu dia tiada punca yang nyata lah. Okay, so and then kita tengok pada contoh. Tentukan jenis punca bagi setiap fungsi kuadratik berikut apabila fx sama dengan kosong. Kemudian lakarkan graf dan buat satu generalisasi tentang kedudukan graf itu pada paksi X. So, maksudnya bila kita selesaikan, kita guna B kuasa 2 tolak 4AC. Kita nak tahu dia jenis punca yang mana. So, yang ni A adalah 2, B adalah 1 dan C adalah negatif 5. So, just masuk je dalam formula, awak dapat jawapan dia 41. Maksudnya dia lebih besar daripada kosong, dia akan ada dua punca nyata dan berbeza. So, oleh sebab A lebih besar pada kosong, maka graf dia parabolik yang melalui titik minimum dan menilang paksi X pada dua titik. So, inilah gambaran dia. Lakarkan kan? So, just lakar je. So, maksudnya kat sini dia ada dua punca yang berbeza. Okay, yang B, okay, ni persamaan dia. So, just masuk juga dalam persamaan B kuasa 2 tolak 4AC ni. So, A dia adalah negatif 1, B dia adalah 2, dan C adalah negatif 1. So, ingat, awak jangan masukkan nilai X, hanya nilai koefisien saja. So, kat sini dapat kosong. So, bila dapat kosong, maksudnya dua punca nyata yang sama. So, bila awak lukis, dia akan menyentuh satu point je. Dan awak nampak kat sini negatif kan, maksudnya graf dia maksimum lah.
tepung batu masam. Macam ni. So ni contoh 10. Cikgu rasa awak mudah faham kot contoh ni. Sebab dia simple je. Okay, next kita tengok pada contoh 11. So selalunya soalan exam keluar macam ni. Okay, cari nilai-nilai M. So ingat nilai-nilai tu mungkin dapat lebih daripada 1. Dengan keadaan paksi X ialah tangent kepada graf fungsi kuadratik. Okay, so kat sini Cikgu Syu tak pastilah awak dah belajar belum. Kalau tangent sepatutnya tajuk lepas-lepas ni lah. Kalau tangent maksudnya awak ada satu kuadratik macam ni. Lepas tu ada satu garisan lurus. Dia akan menyentuh satu point saja. Maksudnya kat sini dia nak cakap dia mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, ni awak akan belajar tajuk pembezaan kan. Kalau form kalau ikut silibus baru dia akan 5. Okay, so maksudnya dekat sini dia menyentuh satu point saja. So maksudnya dua punca nyata yang sama. So dia punya A adalah M tambah 1. B dia adalah 4 M tolak 2 kan. Okay, and dan C dia adalah 2M. Okay, so masuk dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC. So dekat sini dia dah kembangkan kat sini. Maksudnya 4 darab M 4M dan 4 darab 2 adalah 8. Kuasa 2 okay, tolak 4. Dia punya A adalah M tambah 1 dan dia punya C adalah 2M. Okay, lepas tu dia kembangkan. So macam Cikgu Syu pernah cakap sebelum ni lah, cara nak kembang tu mungkin boleh buat satu-satu kalau tak apa-apa nak mahir nak sekaligus kan. Kalau dekat sini bila awak kembangkan awak dapat 16M kuasa 2 tolak 4 darab 8 32 dapat okay, 64M dan tambah 64. Okay, untuk yang ni okay, tolak Cikgu Syu ambil ni dulu 4 darab 2M dulu. So maksudnya 8M. Okay, lepas tu M tambah 1. Ni slow motion lah. Maksudnya tak nak keliru. Tapi kalau awak mahir, awak boleh macam ni. 4 darab M darab 2M. Macam ni directly. Tapi kalau awak tak yakin, boleh buat satu-satu. Okay, so tambah 64. Okay, baru kembangkan. Awak dapat kat sini negatif 8M kuasa 2 tolak 8M sama kosong. Kan kat sini kan. Okay, lepas tu pemudahkanlah. Kat sini 16M kuasa 2 tolak 8M kuasa 2. Awak dapat 8M kuasa 2. So yang ni boleh kat sini Cikgu Syu salah tulis lah 64 lah kat sini. Silap tulis. Kenapa? Salin pun salah. Okay, 64M tambah 64. Tentu. So negatif 64 tolak 8M dapat 72M tambah 64 sama dengan 0. Okay. Lepas tu, okay, kalau ikutkan yang ni dia pemudahkan ni. Dari sini dipemudahkan. Kalau tak buat pun tak apa. Maksudnya awak terus bagi jawapan kat sini. Melalui awak fakturkan. So awak dapat dua jawapan lah. M sama dengan 1. M sama dengan 8. Okay, ni untuk contoh yang A. Kemudian kita pergi contoh B. Cari julat nilai K. Ingat kalau julat ni antara simbol lebih besar ataupun lebih kecil. Okay. Kalau nilai ni maksudnya sama dengan okay, jika graf ni tiada pitasan X. Ingat, tiada pitasan X maksudnya lebih kecil pada 0. Okay, lepas tu akan guna ni lah simbol yang ni. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada 0. Lepas tu just masuk je nilai. A 2. B adalah 5 dan C adalah 3 tolak K. So 5 kuasa 2 tolak 4, 2. Okay, so dekat sini pun sama. Kalau awak keliru. Okay, 5 kuasa 2 maksudnya 25 tolak K 8. Sorry, 4 darab 2, 8. So kurungan 3 tolak K. Lebih kecil pada 0. Lepas tu barulah kembangkan lagi. Tolak 8 darab 3, 24. Okay, negatif-negatif positif. 8 darab K, 8K. Lebih kecil pada 0. Lepas tu pemudahkanlah 25 tolak 24 dapat 1. Tambah 8K. 0. So 8K lebih kecil pada K. 1 pindah sana dapat negatif 1. Okay, lepas tu akan dapatlah negatif 1/8. Okay, inilah jawapan dia. Ingat dia julat kan. So dapat lebih kecil. Okay, kemudian last sekali kita tengok pada C. Okay, untuk soalan C.
Cari julat nilai P jika graf kedudukan ni mempunyai dua pitasan X. Maksudnya, dua punca nyata yang berbeza. So, awak kena guna formula ni lah. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada kosong. Okay, masuk je. Dia punya A 1, B adalah P dan C adalah P tambah 3. Okay, so dekat sini sama juga. Kalau awak keliru, boleh juga buat satu-satu. Okay, 4 darab 1 dapat 4. Kurungan P tambah 3. Lebih besar dari kosong. So, P kuasa 2 tolak. Kembangkan dapat 4P. Negatif, positif, negatif. 4 darab 3, 12. Lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu dapat kuadratik, awak just faktorkan, awak akan dapat dua jawapan. Okay, kat sini awak dapat P tambah 2 dengan P tolak 6. Okay, kalau awak nak sama dengan dulu pun boleh. So, P tambah 2 sama kosong, P sama dengan negatif 2. So, dekat sini awak dapat dua jawapan. 6 dengan negatif 2. So, bila dapat dua jawapan macam ni, bila dalam bentuk julat, awak kena lukis graf. Macam tadi, awak dapat satu jawapan je. Maksudnya K lebih kecil. Negatif 8 kan tadi. Dapat satu jawapan je. Tapi bila dapat dua jawapan macam ni, awak kena cari dia punya julat. So, melalui 3 cara. Yang kalau awak ingat, graf dan table tu kan. Tapi cikgu selalu guna graf macam ni lah. So, bila graf, okay, lukis macam ni, dia sentuh 2 point. Okay, negatif 2 kat sini, 6 kat sini. Okay, sebab simbol lebih besar, maksudnya kawasan di atas. Awak nampak dia punya jawapan pun berpecah. Satu belah kanan, satu belah kiri. Maksudnya jawapan akhir awak P lebih kecil negatif 2, P lebih besar 6. Kalau awak tengok video sebelum ni, awak mahir sangat-sangat untuk jawab soalan dekat sini. Okay, so kalau siapa yang baru masih blur kan, untuk yang ni boleh tengok video lama cikgu. Okay, so kita dah siap untuk yang ni. So cikgu rasa mungkin awak boleh faham sebab basic dia sangat senang je. So kita jumpa lagi untuk latih diri 2.7. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan notification video terbaru cikgu Shu. Dan tekan loceng. Okay, bye.